tolonglah ambil peluang sebelum meninggal dunia. Tinggalkanlah nama yang baik-baik untuk anak cucu kita kenang. Untuk kita cerita dengan anak cucu kita jasa-jasa pemimpin. Kalau kita contoh kita tengok Mak Kilau, Lieutenant Adnan, Bukit Kepong. Lepas tu saya nak support pada t-shirt ni lah. Jangan pada mereka yang baru masuk live ni, jangan pandang negatif dengan Ustaz punya tindakan jual t-shirt ni sebagai satu langkah. Sebab dia bukan meminta-minta, tapi ini sebagai nak support lah. Dan mungkin daripada hasil jualan tu boleh memudahkan Ustaz untuk bergerak ke sini kan. Betul. Untung pun tak banyak mana. Kita tengok macam NGO lain macam Semboyan pun ada jual t-shirt. Jangan berfikiran negatif. Kita support dia, beli t-shirt. Dan orang kata dengan hasil jualan tu untung pun tak seberapa, tapi bolehlah support Ustaz punya kerja-kerja terjah dan sebagainya untuk masa depan rakyat kita lah. Okey, kemudian saya juga mengundang kepada mereka yang untuk tengok YouTube channel saya, Yafi Ali DJ, dan mungkin ada juga yang condemn saya hanya banyak buat video-video tapi tak ada tindakan. Sebenarnya tidak juga. Saya melahirkan rasa kesihan dan sedihlah kepada mereka-mereka yang berada di kawasan yang dipenuhi dengan pendatang-pendatang, terutama yang virus sekarang Rohingya ni kan, yang memonopoli ekonomi, kurang ajar, tunjuk jari tengah dan sebagainya. Okey. Jadi, dan juga saya ada sentuh tadi tentang perkahwinan dengan warga asing ni. So ada satu idea daripada Ustaz tadi, ataupun mungkin akan dilaksanakan oleh kerajaan supaya wanita-wanita tempatan Malaysia yang bernikah dengan warga asing ni agar ditarik balik keistimewaan seperti pinjaman bank, SSM dan sebagainya, sebab ini mungkin satu langkah bijak yang membodohkan rakyat Malaysia, iaitu mereka warga asing ni mengambil kesempatan untuk menikah dengan wanita tempatan untuk dapatkan SSM dan pinjaman bank dan sebagainya. Dan ada juga mangsa-mangsa yang tertipu apabila selepas nikah dapat pinjaman dan sebagainya, wang itu dilarikan. Ada kes ni banyak berlaku. Tapi yang Papa Rok tegur tadi, ini pusing balik, kita cerita panjang lebar dan sebagainya, dia punya poin paling penting ataupun punca utama adalah rasuah. Rasuah ni sebab apa? Kedatangan apa tu, macam kalau contohlah yang baru-baru ni yang satu pemuda Rohingya yang tunjuk jari tengah tu, yang ada besi kuruk di depan penempatan dia tu. Ya, betul. So saya dengar desa-desa mengatakan, tapi kalau saya silap saya minta maaf. Saya pun sayang dengan PDRM ni sebab mereka bekerja bukannya senang. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak ditahan mangsa tu mungkin dah kena empuk kot kan. Tapi tak lama lepas tu mesti lepas. Itu saya tak tahu nak cakap apa. Ini kita paling risau. Penduduk kampung pun ataupun taman perumahan pun boleh buat tindakan, tapi bukan tindakan yang melanggar undang-undang. Contohnya macam adanya warga-warga asing, terutama sekarang ni antaranya Pakistan pun, kita bukan nak anti dengan Pakistan ni. Sebab kita tahu Pakistan popular dengan kapet dia apa semua kan. It's okay, tak ada masalah. Cuma sekarang ni Pakistan dah mengambil alih besi buruk. Masuk ke kampung-kampung menggunakan kenderaan van buruk mereka yang roteknya mati ataupun menggunakan nama orang Malaysia, dan dia sendiri tak ada lesen. Cuma kadang-kadang saya sedih bila saya luahkan benda ni, saya buat penahanan. Saya bukan nak pukul ke terajang ke tidak, saya tahan, tanya tak ada lesen, saya suruh patah balik. Tapi ada juga dalam grup WhatsApp kampung saya ni, dia kata biarlah itu orang Islam, dia jujur apa semua. Sebenarnya tak boleh pakai. Kita nak kat Malaysia ni bukan kita Islam ke apa ke, siapa yang meniaga kena ikut landasan undang-undang. Jadi saya cakap dengan kakak tu, okey kak, kalau contohlah abang boleh cakap balik kakak tu, kalau dia tu seorang Islam yang jujur, seorang Islam yang baik, dia tidak akan langgar undang-undang sesebuah negara. Ya, betul. Itu yang saya nak sambung tadi tu. Tapi awak pun bijak juga menyambung itu. Dan satu lagi, kalau dia betul-betul jujur ikut di Islam dan sebagainya, okey, dia kena faham. Okey, kalau contoh dia langgar anak kakak, dia langgar suami kakak, dia langgar orang kampung ni, tak apa, langgar. Sebab dia orang Islam. You orang Islam kan? You langgar. Boleh macam tu? Tak boleh kan? Jadi di perlindungan insurans pun tak ada apa semua. Jadi banyak benda-benda ni, kesimpulannya lah. Saya pun dah nak mengundur diri. Kejap kita nak solat maghrib bersama-sama. So kepada rakyat Malaysia semua, kita doa yang baik-baik supaya ada langkah yang terbaik daripada kerajaan Malaysia untuk masa depan anak cucu kita. Kita dah tua dah, umur saya pun dah dekat 50 dah ni kan. So tak ada apa, kita pun fikir entah esok lusa masa kita dijemput kan. Jadi kita buat yang terbaik lah. Kita tak nak lagi nanti di masa akan datang, kita cukuplah kita dah diuji dengan COVID apa semua kan. Ini semua janganlah datang daripada Allah, bala-bala yang akan datang lah. Tapi tu tadi yang poin paling penting, yang last sekali tu Papa Rok ada tegur tu pasal tekankan banyak tu rasuah lah. Rasuah tu kena tangani. Kalau tak ada rasuah, maksudnya penguatkuasa ni apa semua ni, sebab kata rasuah ni sangat popular kan. Tapi PMZ kita kata nak perangi rasuah, kita minta dia buktikan.
Kita tak payah nak cerita pasal nak gulingkan dia ke apa ke. Itu semua kita dah tak ada kuasa dah. Undi kita dah lepas, dah habis dah. Ya, betul. Itu 222 orang MP saja yang berkuasa. So dia nak buat apa, kita tak boleh nak buat apa. So kita bagi peluang pada PMX kita lah untuk membuktikan yang dia nak perangi rasuah seperti mana dia terjerit-jerit semasa di atas pentas mula kempen PRU15. Tolong buktikan. Baru 6 bulan kan? Okay, ada lagi berapa? 4 tahun lebih kan? 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan pun tak lepas, bawah lagi kot. Bawah lagi tak sampai. Dia kena ingat Agung yang bagi. Yang di-Pertuan Agong yang membenarkan dia memerintah dengan kabinet dia. So jadi kalau kita lawan dia, ibarat macam kita lawan Agong kalau kita jatuhkan dia. Dengan bukan dengan hak. Saya nak tanya soalan. Adakah Perdana Menteri kita sebelum ni yang tak diberikan watikah pelantikan sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong? Semua dia bagi. Bermakna semua tu kira melalui saluran yang betul ya? Semua itulah Ustaz. Satu lagi ni Pak Farouk. Macam saya selalulah saya ada keluarkan satu statement ayat dalam YouTube channel saya kan yang berkaitan dengan politik. Ni bukan politik ya. Dia macam ni, saya amat mengharapkan agar menteri-menteri ataupun ahli politik kepimpinan tertinggi tak kira parti mana sekalipun di Malaysia ni, kita ni nak hidup aman, makmur, ekonomi apa semua dan sebagainya. Kita mengharapkan agar sebelum ni kita tak boleh cepat dan sesaat. Malaikat maut kalau nak cabut nyawa kita sekejap lagi pun dia boleh cabut. Jadi saya minta supaya mana-mana menteri, mana-mana ahli politik ni ambillah kesempatan sebelum malaikat maut cabut nyawa korang, kita semua ni tinggalkanlah nama yang baik-baik, buatlah jasa yang baik-baik. Kita rakyat dah pilih mereka dah menang, kalah dan dah bergabung ke apa semua tak kisah, dan dalam masa sama itu adalah dengan izin Allah dan perkenan Yang Pertuan Agong. Tolonglah ambil peluang sebelum meninggal dunia, tinggalkanlah nama yang baik-baik untuk anak cucu kita kenang, untuk kita cerita dengan anak cucu kita jasa-jasa pemimpin. Kalau kita contoh kita tengok Mak Kilau, Lieutenant Adnan, Bukit Kepong. Apabila kita tengok filem-filem tu, adalah satu filem-filem yang orang kata kita kenang jasa mereka dan kita sedekahkan Fatihah dan nama-nama yang harum. Kita risau filem Untold Story ini nak selit kan, kita tak nampak benda tu lagi. Kita harap banyak lagi Untold Story yang akan datang yang boleh meninggalkan nama yang baik-baik. So kita mengharapkan PMS kita pun mungkin selepas ni akan buat satu benda kejutan untuk rakyat Malaysia. PMS dan juga menteri-menteri semua tak mustahil. Dalam masa sama saya pun sebenarnya amat tidak setuju dengan bentuk pemerintahan PMS kita, tapi dalam masa sama saya mendoakan yang baik-baik. Tolonglah, ini kesempatan yang ada ni. Kesempatan yang ada untuk meninggalkan nama yang baik sebelum meninggal. Itu saja. Itu saya sangat harapkan. Silakan kita main Tuan Justin ni, kita duk tengok Justice silakan. Saya tunjuk gambar saya ni adalah saya Meja Ibrahim, Muhammad Ibrahim Musa Bersara. Ya Meja. Okey. Meja. Unit mana tuan? Tabik. Meja pakai nama samaran. Tuan dulu unit mana tuan? Saya anak jati 18 Melayu. Tahun 90 saya masuk. Saya bekas MP tuan. MP. Saya tak 90. So saya suka apa yang tuan-tuan cakap tadi, menteri-menteri, tapi ada juga menteri yang apa punya nak datang ni, pertunjukan ni apa cool konsep cool apa tu yang LGBT tu, cool play. Saya amat tak setuju lah datang. Amat tak setuju. Kita mendoakan bala datang kat Malaysia ni. Harap tak adalah dah datang. Coldplay ni saya nak bagi tahu bukan hanya dia pegang bendera LGBT saja. Lagu-lagu dia sini, lagu-lagu muzik dia, diri dia sendiri sepatutnya tak perlu ada dalam negara kita. Pergi mampuslah dengan kerajaan. Saya bagi tahu kalau ada himpunan, saya orang pertama yang akan ada di depan bantah Coldplay ni. Pergi mampuslah dengan dia orang ni, bagi tahu. Saya setuju. Okey Ustaz, itu stand Ustaz lah saya hormatilah stand Ustaz. Saya pun tak ada masalah. Masing-masing ada boleh buat pendapat masing-masing. Okey. Macam saya macam ni je lah. Saya macam tu je lah. Saya jenis saya orang kata tu nak buat macam mana lebih pun dah benda tu dah terjadi, benda tu dah datang dah kan. Nak buat bantahan ke apa pun tak tahulah sama ada suara kita dengar ke tidak. Hanya Allah sajalah yang maha mengetahui macam mana. Saya tanya satu vanet. Ya tuan. Semua hitam dalam tu yang bawa Rohingya dengan Nepal datang.
cari besi buruk. Kena saya tahan, saya minta ambil gambar, saya ambil gambar, saya ambil gambar van, saya hantar kat polis. Polis dah tahan dia. Betul lah, tapi diorang tahan lepas tu diorang bebas. Tak ada masalah kan kalau dah itu yang boleh dibuat. Tapi apa kesalahan diorang tu kena ambil tindakan undang-undang lah, saman ke apa. Itu yang sepatutnya. Jangan lepas itu je. What the baik kalau itu, baik saya buang IC saya mohon kat UNHCR. Kan bawa kereta, betul lah tuan bawa kereta buat apa, tak ada lesen rotate pun kena tahan bebas. Tak kena saman, tak apa kan. Ni pasal kita kena sedar pasal Rohingya ni, pada awalnya dulu penerimaan kita kepada mereka ni adalah kerana kita rasa macam seolah ni saya ulang balik mungkin, iaitu kita rasa kesian sebab seolah mereka ditindas kerana Islam. Padahal sebenarnya bukan. Mereka ni di sana sebenarnya sikap atau perangai dia. Sebab saya pernah jumpa satu video tu seorang rider yang suka mengembara naik motosikal dan dia pergi ke Myanmar. Dan dia kata di sana dia ada jumpa perkampungan Melayu di Myanmar. Dan bila dia temu ramah dengan orang Melayu di sana, dia kata tak ada apa pun, dia orang hidup aman makmur. So apa cerita Rohingya ni? Rupanya Rohingya ni sikap mereka. Dan sikap mereka tu kita dah nampak dekat Malaysia sekarang. Maknanya dia datang sini ni atas nama Islam. Maknanya dia menggunakan Islam sebagai senjata untuk kita menerima mereka. Dan mereka-mereka kepada rakyat-rakyat jelata, orang-orang awam yang tidak tahu mana-mana artis asing yang luar daripada Malaysia, walaupun Indonesia, walaupun Singapura, untuk membuat persembahan di Malaysia, mereka perlu penganjur perlu memohon permit daripada Puspal. Terdiri daripada 12 jabatan agensi yang duduk dalam satu meja, termasuk Jabatan Kemajuan Agama Islam, termasuk Jabatan Dewan Bahasa Pustaka, Kementerian Penerangan, PDRM, termasuk dengan KDN. Mereka akan meneliti lirik, lagu, siapa artis tu, background dia, apa benda semua. Semua ni akan dikaji baru permit tu lulus. So Coldplay ni dah terang-terang LGBT dan mereka bukan memperjuangkan LGBT. Mereka sendiri tu pengamal LGBT. Bagaimana permit ni boleh lepas, dan kita nak pertikaikan JAKIM. Macam mana JAKIM boleh sign permit untuk luluskan Coldplay ni masuk? Saya pernah bawa masuk yang Jepun tu apa nama dia, lupa lah. Kitaro. Saya bawa pergi Genting, saya bawa masuk Kitaro, buat event di Genting Pavilion. Memang susah kita bawa masuk, nak masuk permit kan, nak pergi masuk kat Puspal, kita kena masuk hadir beberapa interview, nak luluskan permit tu untuk bawa dia masuk. Memang susah, memang renyah, banyak step. Dan kita tengok tiba-tiba Coldplay ni tiba-tiba aja senang pasal ada kabel dengan PMX. Tak boleh macam tu sebab undang-undang bukannya dia dah apply tu sebelum Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke? Kalau tak silap saya. That's why dia dah dedahkan benda tu. Itu yang kita pertikaikan. Kalau diluluskan oleh kerajaan terdahulu katanya lah. Batal lah sekarang. Tak, mungkin dia apply time tu tapi dia tak boleh lulus on the spot. Benda tu dia berbulan-bulan. Macam kami pun nak bawa masuk, masa bila kelulusan. Kelulusan tu yang penting. Apply bila-bila boleh sebab dia perlukan 6 ke setahun baru boleh lulus benda tu. Oh, lama Lama sebab dia nak tengok background, dia nak tengok lirik, dia buatnya band tu tak panjang umur, jalan. Jalan. Kan. Jadi mana kata coach, kita perlu buat serangan, suruh kerajaan hari ni buktikan bila kelulusan diberi. Betul. Dan kita boleh serang JAKIM. Kenapa dia boleh luluskan LGBT punya hal? Ya betul ni? Contohnya permohonan masa kerajaan bila kita tak tahu. Tetapi masa kerajaan tu pun masih ada JAKIM juga. Dan sekarang ni kelulusan masa bila kita tak tahu, masih ada JAKIM juga. Bermakna JAKIM ni main peranan apa? Kalau JAKIM saja kata tak okey tapi yang lain kata okey, tu masalah juga Ustaz. Saya minta maaf, saya pun tak faham. Bukan. Apabila JAKIM kata tak okey, yang lain kata okey, tapi dia melibatkan agama, melibatkan sentimen agama, JAKIM perlu berdiri atas stand dia perlu keluarkan kenyataan yang mengatakan dia tak bersetuju. Tapi JAKIM senyap pula Ya betul. Muncul pula. Sebab dia punya prosedur. Kalau kita mohon permit hiburan untuk bawa artis luar negara daripada 12 agensi yang duduk dalam Puspal ni untuk untuk coordinate benda ni, salah satu agensi tak sign, tak lulus permit tu. Bermaksud 12 agensi ni kena sign baru lulus. Ini satu perbezaan yang baik ni coach.
Satu benda. Maknanya kalau JAKIM walaupun bergerak bersendirian tak lulus, tetap tak boleh lulus lah. Dia tak betul. boleh lulus. Dia kena dapat persetujuan 12 agensi ni dalam Puspal baru boleh lulus permit hiburan tu. Ataupun dalam Puspal ni mungkin depa buat dia undian tengok majoriti kot.